Okey, hari ni kita sambung dengan Rankine cycle So, yang lepas kita tengok Carnot cycle. So, kenapa kita kena tiba-tiba berjumpa pula dengan Rankine cycle ni? Sebab biasanya ada alasan-alasan yang menyebabkan Rankine. Rankine ni adalah orang yang menjumpai kita ni lah selepas Carnot, mengatakan ada yang Carnot cycle ni tidak dapat dipraktikkan. Okey, contohnya Carnot ni nisbah kerja dia agak rendah dan kerumitan semasa proses mampatan tu menyebabkan dia membuat kajian dan berjumpa dengan Rankine cycle ataupun kita Rankine. Orang yang jumpa tu namanya Rankine. Okey, kalau kamu tengok sebelum ni Carnot pun ada boiler kat sini, ada turbine. Selepas boiler kita pergi ke turbine dan seterusnya kita bahagian takungan sejuk iaitu condenser dan pump. Yang mana kat sini ada kerja pump iaitu kerja masuk W34 dan ini adalah kerja turbine iaitu kerja keluar iaitu W12. Dan haba masuk dekat bahagian takungan panas ni iaitu boiler ni iaitu Q451 bermakna 451. Okey, ni adalah pointnya. Okey, so ini adalah 451. Dia berada dalam satu garisan yang sama iaitu garisan setekanan iaitu P1. Kalau yang bawah ni adalah 32 iaitu pada garisan P2 iaitu Q23 kan, kat sini ada 3, sini ada 2 Q. Ini adalah bahagian takungan yang sejuk. So tekanan atas ni adalah lebih tinggi berbanding dengan tekanan bawah. Dia sama je dengan Carnot. Bezanya kalau Carnot dia adalah 4 segi kat sini, iaitu pada titik 5 ni adalah titik 4 pada Carnot dan dia akan turun titik 3 ni berada dekat sini adalah Carnot. Tapi bila Rankine dia lebih, sebab dalam proses dia ada kajian lebih untuk proses mampatan di sini. So titik tu akan jadi 5 lah. Tapi dalam pengiraan hanya ada titik 1, 2, 3 dan 4 saja digunakan. Okey, kita tengok kat bawah ni. Okey, pada 4 okey ke 1 iaitu heat supply to boiler and dia adalah constant temperature. So 4-1 belakang tolak depan iaitu Q451 adalah H1 tolak H4. Sama juga dengan Carnot sebelum ni, walaupun ditulis Q41 still H1 tolak H4. Okey, sama. Okey, yang kedua dia adalah workout iaitu kerja turbine pun work turbine kat sini. Okey, dia keluar. So W12. So ingat atas tolak bawah. So H1 tolak H2. Okey. Untuk sebelah sini, okey, atas tolak bawah. Kalau haba belakang tolak depan. Okey. So untuk bawah heat loss iaitu haba yang disingkirkan kat sini. So dia adalah H3 tolak H2 iaitu belakang tolak depan. So untuk dapatkan Q23. Okey. Ini pun belakang tolak depan. Tengok anak panah Tengok anak panah ni. Anak panah ni satu cycle ni. Okey. So dia punya ni 2, 3 belakang tolak depan lah. And then last kali, okey, ini yang membezakan Rankine dengan Carnot iaitu dia punya still sama kerja pump dia iaitu kerja masukan dia adalah W34. Okey, iaitu atas tolak bawah, H4 tolak H3. Okey. Tapi dia ada formula lain kat sini yang mana W34 adalah H4 tolak H3 dan W34 sama dengan VF
darab P4 tolak P3. Yang mana P4 adalah P pada titik 4. Okey, titik 4 ni kat sini. So, dia pada garisan setekanan P1. So, P4 sama dengan P1. Sekejap saya tulis. So, ini sama dengan P4 sebab dia adalah satu garisan kat sini. Okey. Satu garisan setekanan. So, satu lagi adalah tolak P pada titik 3. Titik 3 kat sini. So, garisan setekanan dia adalah di sini, iaitu P2 sama dengan P3. So, ingat W34 ada dua formula. Satu W34 sama dengan H4 tolak H3. Satu lagi W34 sama dengan VF P4 tolak P3. Yang mana kat sinilah. P4, P3. So, VF dia, walaupun kalau kamu baca selama ni dia adalah sama dengan kosong sebab dia menghampiri kosong, dia terlalu kecil. Tapi dalam kes untuk bab 4 ni, dia perlu masukkan supaya kalau dia kosong, nilai ni semua kosong. So, VF adalah 0.001. Letak kat sini. Okey. So, nanti saya tunjukkanlah pengiraan dia macam mana. Okey, untuk macam biasa, bila kamu dah tahu benda tu semua, kamu kena cari 3 benda dalam pengiraan rangkaian cycle ni, iaitu thermal efficiency of rangkaian cycle. Okey, yang mana network output per heat supply in the boiler. So, W12 tolak W34 per Q451. Okay. So, W12 adalah work turbine. So, sama dengan belakang tolak depan. Atas tolak bawah. Silap, maafkan saya. So, atas adalah H1 tolak H2. Okay. Kalau kerja, atas tolak bawah. So, yang ni work pump. P tu adalah pump. So, atas dia adalah H4 tolak H3 bawah. So, ini. So, ini bila dia adalah Q. So, Q belakang tolak depan. So, H1 tolak H4. Betul tak? Saya tak tengok ni tadi. Okey, macam ni. So, ini kamu kena fahamlah. Ingat bila work sama dengan atas tolak bawah. Okey. Kalau Q sama dengan belakang. Macam mana nak tulis belakang tolak depan. Macam itulah. So, kamu kena ingat sendirilah macam mana kamu nak ingat. So, sama juga dengan work ratio. Okey, dia punya formula dia adalah macam ni. So, bezanya kat sini adalah W12. So, ini adalah sama dengan Carnot. Okey. Ni pun saya tak silap saya sama dengan Carnot. Cuma bezanya nilai lah sebab kamu dah ikut gambar rajah macam ni. So, nilai setiap titik 1, 2, H1, H2, H3, H4 ni adalah berbeza. Yang sama hanya H1 dengan H2 je dengan Carnot. H3 dah berbeza, H4 dah berbeza. So, automatically semua pengiraan kamu adalah berbeza. Dan satu lagi adalah Specific Steam Consumption ataupun SSC. So, dia 3,600 ke atas ni, tolak dengan ni dan ini. Okay. Perkan H1 tolak H2 tolak H4 belakang tolak H3. So, sebenarnya kalau kamu nak ingat, sebenarnya semua sekali belakang, nombor belakang tolak depan kecuali work turbine. Itu pun kamu boleh ingat macam tu. Ataupun kamu guna macam ni lah. Apabila kerja, mesti atas tolak bawah. Okay. Atas tolak bawah. Ni atas tolak bawah. Kalau
haba, belakang, tolak depan. So ikut macam ni anak panah. Anak panah. So belakang dia adalah 4. 4 no. Belakang nombor. Takut saya tersilap. Okey, sekarang ni adalah belakang nombor, iaitu kalau Q 41, so 1 tolak 4. Okey, belakang tolak depan. Okey, yang ni pun adalah 3. Okey, belakang tolak depan. Okey, ini belakang, ini depan. So kena ingat macam tu lah nombor-nombor yang kamu tu. So arah dia macam ni. Okey, so kita tengok contoh. Okey, contoh yang ada dekat buku kamu tu dah siap jawapan. So nanti kita lepas habis tengok contoh ni, saya nak kamu buat satu soalan lah untuk try me tu, and then kamu faham ke tidak lah. Okey, kita tengok a steam power plant operate between a boiler pressure of 42 bar and a condenser pressure of 0.035 bar. Okey, so labelkan, dilabelkan kat sini. Atas mesti lebih tinggi dan lebih panas, iaitu boiler 42 bar, P1/42 bar, dan condenser 0.035. Ingat, kamu wajib lukis gambar ni. Kamu kena tahu gambar ni. Sebelum ni Raja Carnot pun kamu kena faham dan kena tahu. Ni memang kena lukis ini. Bezanya ini kotak, yang ni adalah ada terkeluar sikit ke sini. Okey, kirakan untuk limit ni, cari cycle efficiency, work ratio dengan SSC for a Rankine cycle with dry saturated steam at entry to the turbine. Okey, dapat je ni. Macam biasa, kamu dapatkan, nyatakan data-data yang dia bagi. So automatik kamu lukis kat sini, kamu tengok 42 bar dengan 0.35 bar. Okey, buka jadual steam. Okey, tengok jadual steam sekarang ni. Kecilkan. Okey. Okey, mula-mula sekali kamu kena tengok dekat 42 bar. Okey. First kali kena tengok atas ni lah, saturated water and steam. Okey. Lepas tu kamu kena tengok dia punya, sekejap macam mana. Dia tak boleh. Okey, tak apalah. Kita buat macam ni lah. So mula-mula kita tengok 42. Okey, ni. Okey, sini adalah 42. Okey, 42 bar. Berapa dia punya suhu? 253.2 degree of Celsius. Okey, ini adalah darjah Celsius. So tukarkan dia kepada Kelvin. So kamu kena tambah 273. Cuba tekan, betul tak? 253.2 tambah 273. So betul 526.2. Try tak kat rumah? Kamu try tak? Senyap je ni. Betul tak? Berapa 526 tu? Betul Betul Puan. Betul Puan. Betul Okey, so satu lagi kamu kena tengok adalah pada 0.035 bar ni.
Okay, 0.035 bar. Okey, pastikan macam biasa atas ni adalah saturated water and steam. Okey, ni saturated water and steam. And then kat sini dia punya bar dia 0.035. So suhu dia kat sini adalah 26.7. Okey, nampak So 26.7 campur 273 kat sini berapa? Betul tak? Tekan kalkulator. Betul. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey, so bila dah dapat ni, kamu dah labelkan ni, ingat garisan daripada atas ke bawah ni mesti tegak. So bawah ni adalah se-entropi, yang mana S pada titik 1 adalah sama dengan S pada titik 2. Dan satu lagi, S pada titik 3 adalah sama dengan S pada titik 4. So sebenarnya titik 5 ni kita tidak guna langsung dalam silibus kamu ni, sebab formula untuk cari efficiency, cari work ratio, SSC semua menggunakan 1 hingga 4 sahaja. Okey, bila dah dapat ni, first kali nak senang, kita terus cari je H1, H2, H3, H4, and then baru kita kenal pasti formula-formula yang terlibat dalam ni. Sebab masa Carnot tu kamu belum pernah jumpa, jadi saya letakkan macam ni formula efficiency, letak macam ni, and then cari apa. Work ratio, letak formula dia and then cari apa. SSC, letak formula dia and cari apa. So most of the time kamu punya soalan ni adalah mencari H1, H2, H3 dan H4. So terus je cari, dapat je soalan Carnot kerengkan, kamu terus cari H1 macam mana, H2 macam mana, H3 macam mana, H4. Okey, kita mulakan. Saya ulang balik sebab takut kamu terlupa hari Rabu lepas. So, kita tengok. H1 adalah H pada titik 1 kat sini. Okey. H pada titik 1 adalah, ingat sebelah sini semua adalah G dan sebelah sini semua adalah F. G sebab dia adalah gas ataupun dia steam. 100% steam, panas lampau kat sini. Dan sini adalah cecair. Bawah ni barulah dia ada campuran wet region, iaitu campuran cecair dan gas. So sebelah sini adalah cecair. So garisan di sini adalah apa saja titik yang dekat sini adalah F, dan apa saja titik sebelah sini adalah G. Saya ulang banyak kali benda ni So pada titik 1 adalah HG pada P1 sebab dia berada di garisan P1, iaitu garisan 42. So kamu kena cari ini kan, sini adalah pada garisan 42. Okey, kamu kena cari HG pada P1, iaitu sama dengan 42. Okey, kita tengok 42. Kat sini 42. So kamu kena cari HG pada 42 berapa? Berapa? Dah ada jawapannya. Saya cuma nak kamu dengar sebut je. 2800. Okey, 2800 yang ditulis kat sini. Unit dia kJ per kg. Ingat unit, kalau tak ingat kamu boleh tengok unit ni kat sini dalam buku STEAM Okey. HG pada P1. So HG pada P1 iaitu 42. So sini adalah 42. So HG adalah di sini 2800. So pakai pembaris garis pensel. So kamu tak tersasar lah. Okey, so titik H1 senang je baca direct. Satu lagi benda, kalau misalnya Carnot, H4 dia kat sini, kat titik 5 ni.
Tapi masalahnya dekat rangkaian H dia dah terkeluar, H4 dia terkeluar kat sini. So kita ketepikan dulu. So kita tengok bawah dia iaitu H3. H3 dia betul-betul dekat ni. Itu dia buah. Dekat sini. Kalau SF. Kat sini. So dia berada di garisan setekanan P2 ni. So inilah kat titik ni. So dia adalah sebelah sini saya dah bagi tahu bila sebelah sini adalah F. So HF ni titik 3 adalah pada HF pada P2 0.035. Okay, so ni. So apa yang kamu kena buat adalah kamu kena cari kat sini. Sini. Okay? So cari HF. Betul tak? HF kamu dapat berapa? 1, 2. Buka jadual stream kamu, kamu cek balik. Kamu dapat tak? Sama tak dengan buku kamu iaitu 112? Sama poin. Okay, good. Okay, ingat kalau tak ingat unit, kamu boleh tengok unit ni kat atas ni lah. Tapi kalau boleh kamu ingatlah entalpi mesti kJ per kg, U kJ per kg. Okay, kalau entropi baru kJ per kg K. Okay, dah siap dah? Okay. Okay, H1 dah dapat, H3 dah dapat. So kita buat H2. H2 sama dengan Carnot. Okey? Kamu masukkan nilai, dapatkan dulu X2. X2 bermakna X pada titik 2. X adalah dryness fraction sebab dia berada dalam wet area ni, wet region ni. Yang mana peratus dia ada pecahan kekeringan. Okey, peratus dekat sebelah sini lebih kepada kering. Dan banyaklah kering dia, maknanya dia punya pecahan kekeringan dia akan lebih daripada 0.5. Kalau titiknya kat sini macam Carnot adalah untuk Rankine tak ada. So dia punya pecahan kekeringan ni lebih kecil iaitu kurang daripada 0.5. Okey, nak dapatkan X2 ni kamu kena dapatkan menggunakan ni formula ni S1. Okey, S pada titik 1 ni titik 1 adalah sama dengan S pada titik 2 kat sini. Okey, sini. Sebab dia garisan satu unjuran. So S pada titik 1 ni dekat line ni. So dia adalah SG. Saya ingatkan lagi sekali, area ni semua G. So dia adalah SG pada P1, iaitu pada S1 ni adalah pada titik pada garisan P1, iaitu sama dengan 42. So kamu tengok dekat sebelah ni pada P sama dengan 42 bar. Okay, berapa dia punya S? Okay, dia adalah SG, bermakna dia adalah berapa? 6.049. Dah ada jawapan, tapi saya nak kamu tengok juga dekat jadual steam kamu supaya kamu tahu 6.049 ni dapat daripada mana. SG. Okay. 42 bar. Okay, good. Okay, jadi bila dah dapat ni, kamu masukkan dalam formula ni S, yang ni formula ni kamu jumpa dekat bab 2 tu, S sama dengan SF tambah X SFG. Ada banyak kan? H pun ada, U pun ada dan V pun ada. Semua susunan dia lebih kurang macam ni. Semua sama. Bezanya hanya dia punya kuantiti termodinamik dia lah, iaitu S, U, V, whatever tu lah. So sekarang ni kamu masukkan, sekarang ni kamu nak cari adalah pada X2 ni pada titik 2. So sini kamu bagi 2 dengan 2 lah. Semua pada titik 2. So S2 kat sini adalah sama dengan S1. So S1 kamu dah dapat ni. So kamu masukkan saja kat sini. So SF pada titik 2
Titik 2 adalah pada garisan setekanan P2, iaitu 0.0 ni 0.035. So kat sini kamu kena cari SF2 tu. SF2 tu dekat sini. Sekejap, ada orang baru masuk Okey, 0.035. So SF dia adalah 0.391. So kamu tengok sini 0.391. Okey, ni adalah SF pada titik 2, iaitu pada garisan P2 sama dengan 0.035. So kat sini kan, tengok garisan ni, kat sinilah. So tambah X2 benda yang kita nak cari, dan satu lagi SFG2, iaitu SFG pada titik 2, iaitu pada garisan yang sama, iaitu 0.035. So ingat, S1 ni hanya sebagai rujukan, tapi bila kamu nak cari nilai semua titik 2. Okey? So SFG2 adalah SFG pada 0.035, kat sinilah 8.521. Betul tak? Kos 8.521. So yang ni salah lah Sekejap saya check balik. Okey, betul 8.130, iaitu SFG yang ni. Okey, tadi saya salah baca. So kamu masukkan nilai ni, kamu akan dapat X pada titik 2, iaitu 0.7. Logik sebab dia melebihi 0.5 dan dia ke arah gas kat sini. So bermakna dia punya pecahan kekeringan dia, iaitu peratus dia 70% tu lebih tinggi lah. Dia lebih kering. So 0.3 dalam area ni adalah basah. Okey? 0.7 adalah kering. So dapat je X pada titik 2, kamu masukkan dia ke dalam ni. Okey? So untuk dapatkan X2. Okey? So HF pada titik 2, iaitu kat sini pada garisan 0.035, still kamu tengok HF dia adalah 0.12. Okey, kat sini. Sini pun sama, 112. So, masukkan X pada titik 2, 0.7, dan HFG pada titik 2. Okey, 2438, betul tak? So, kamu masukkan, kira. Okey, cuba tekan kalkulator. Dapat tak nilai H2 kamu 1818.6? Cepat tekan kalkulator, dapat tak? Dapat. Okey, alhamdulillah dapat. Okey, dah last. Okey, kamu dah dapat H1 dah settle, H2 dah settle, H3 dah settle. So satu lagi kamu kena cari adalah H4, iaitu H kat sini. Dia terkeluar kan? Dia pada garisan ni dan dia terkeluar. Okey, terkeluar daripada wet region ni pada garisan ni. So dia ada cara lain untuk kita cari. Kita tak boleh membaca directly kepada jadual yang ada. Okey, cuba tengok. Sekarang ni itulah gunanya kita guna formula yang ada saya nyatakan kat atas, iaitu untuk work turbine, work pump sama dengan H4 tolak H3, dan satu lagi work pump sama dengan VF P4 tolak P3. Okey. Okey, sekarang ni kita gunakan nilai, cari dulu. Ini persamaan 1 dan persamaan 2. Okey, sekejap.
Saya conteng dekat kertas lain. So W34 sama dengan H4 tolak H3. W34 sama dengan VF P4 tolak P3. So ini persamaan 1, persamaan 2. So dari persamaan 2 kita buat dari 2. So W34 sama dengan VF adalah 0.0001. P4 adalah P pada titik berapa? P4 P pada titik 4. Okey, ni 4 yang mana dia berada di garisan P1. So dia adalah 42. 42 bar. Tapi dalam pengiraan kamu tidak boleh guna bar, kamu kena tukarkan dia kepada kilopascal. So darab 10 kuasa 2. So tolak. Okey, P3, P pada titik 3 dalam garisan P2. So tolak kat bawah ni lah, 0.035 darab 10 kuasa 2. Okey, ini adalah kilopascal. So ini adalah P1, P4 sama dengan P1. So P3 sama dengan P2. So kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat ni 4.2 kg. Tekan kalkulator, betul tak? Betul tak? Betul. Okey. Oleh kerana betul, so sekarang ni dapat jawapan ni. Okey. Masukkan 3 ke dalam 1. 1 iaitu yang ni lah. Okey. So H4 tolak H3 sama dengan W34 iaitu ni 4.2, betul tak? Ni. So H4 tolak H3, H3 kamu adalah 18.6 sama dengan 4.2. So H4 sama dengan salah. Itu adalah H2. Okey, yang ni adalah H4. Okey, H3 adalah ni 1, 2 kan. Ini H3 kan yang ni. So yang ni adalah 4.2 tambah 112. So sama dengan 116.2. Okey, 116.2 kg per kg. So kamu dah dapat H1 sama dengan 2800 kg per kg. H2 sama dengan 1818.6 kg per kg. H3 sama dengan 112 kg per kg. Better kamu listkan macam ni lah, supaya waktu periksa tu kamu perasan lah. H4 adalah macam tadi saya tersalah. So better list macam ni. So 116.2 kg per kg. Okey, dah dapat list ni. Okey, barulah kita kembali kepada soalan, iaitu nak cari cycle efficiency work ratio dengan SST. Okey, SSC. Okey, mula-mula sekali kita tengok untuk kecekapan
Okey, ini formula dia. Okey, masukkan saja nilai ni. H1 masuk, H2 masuk kan. Lepas tu H3, H4 sama juga. Okey, kamu akan dapat. Macam tu juga yang seterusnya. So, yang ni kamu kena tahulah formula-formula ni. Semua kamu boleh masukkan sekali setiap benda. Dapatlah jawapan. Sebenarnya apa yang kamu nak cari panjang-panjang ni, H1, H2, H3, H4 ni adalah untuk menjawab soalan ni. Okey. Okey, untuk dalam masa 10 minit ni, tolong buat soalan 1, iaitu a steam power plant operate between a boiler pressure 40 bar dengan condenser pressure 0.045. So, kaedah yang sama, cuma nilai limit dia 40 dengan 0.045. Okey, boleh buat sekarang, saya tunggu. Okey, oleh kerana semua dapat, saya tulis dekat sini jawapan saja untuk kamu semak, kamu buat macam mana. Okey, so H1 sama dengan 2801 kJ per kg. H2 sama dengan 1829.6 kJ per kg, yang mana X2 sama dengan 0.7. So H3 sama dengan 130 kJ per kg. H4 sama dengan 134 kJ per kg. So, soalan dia cari cycle efficiency, work ratio dengan SSC. So, kecekapan 36.2, work ratio 0.996, SSC 3.73, unit dia kg per kWh. So, ini jawapannya. Okey, kamu boleh rujuk jawapan ni untuk semak kamu punya jawapan lah yang kamu buat.